Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda semua di Facebook page Nizam Malik. Selamat petang. Apa khabar hari ini 17 Mei 2020? Sekarang lebih kurang pukul 2.36 minit petang. Okey, dan petang ni kita nak buat sesi santai lah. Okey, borak-borak sikit sempena dengan Hari Guru yang jatuh pada hari semalam pada 16 Mei 2020. Okey, so saya nak buat live hari ni just nak share dengan anda pengalaman saya belajar dengan mentor-mentor pilihan saya. Okey, dan hopefully saya dapat kongsikan banyak learning point daripada apa yang saya belajar bersama dengan anda semua follower saya di Nizam Malik page. Okey, dan kiranya sesi kali ni sesi pecah rahsia macam mana saya bina portfolio saya ataupun bina kehidupan saya. Okey, dan saya nak ceritakan jugalah perjalanan saya. Okey, so basically kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi dekat ruangan komen di bawah. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? So hari ni kita bersiaran di luar, di luar studio luar kita ni. So nak feel yang lain sikit petang-petang ni. Okay, so apa khabar anda semua? Harap anda semua sihat sejahtera di sana. Okay, so bercakap tentang Hari Guru ni. Okay, so guru adalah orang yang antara orang yang penting lah dalam kehidupan kita semua. Bukan saya saja, kehidupan kita semua. So tanpa guru, siapalah kita? Tanpa guru tak sampailah ilmu kepada kita. Okey, so saya regards guru ni sebagai orang yang sangat penting, okey, dalam kehidupan kita. Okey, dan hopefully saya buat sharing hari ni dapat membantu anda untuk nampaklah kepentingan guru dalam kehidupan anda. Okey, dan kenapa anda perlu ada, kita sebut mentor lah. Guru ni lebih kepada mereka yang ada dekat sekolah kan. Okay, tapi bila kita dah keluar daripada zaman persekolahan, college, universiti dan sebagainya, orang yang kita belajar tu, yang bimbing kita tu, kita panggil dia sebagai mentor ataupun coach. Okay, so hari ni saya bawakan mentor-mentor saya. Siapakah orang yang di belakang saya selama ni yang membentuk diri saya. Bukanlah saya nak kata saya ni berjaya sangat, tetapi Alhamdulillah saya berjaya capai apa yang saya nak dalam kehidupan saya. Okey, dan dulu sebenarnya saya pun bukanlah hebat sangat. Saya orang biasa sahaja. Okey, saya live an average life. Okey, saya pergi sekolah, pergi belajar, masuk college, masuk universiti. Kemudian sambung universiti tu pergi sambung bina kerjaya dalam bidang farmasi. Okey, so itu adalah kehidupan saya, mindset yang biasa orang ramai lalui. So saya pun sebenarnya adalah orang biasa juga, tetapi selepas saya berjumpa dengan mentor-mentor saya, belajar daripada mereka dalam bidang-bidang kepakaran masing-masing, maka saya berubah daripada mindset saya sebelum ni, kehidupan saya yang sebelum ni, kepada dreams yang saya impikan. So saya ni ada impian, sejak kecil saya ada impian, nak jadi orang yang lebih berjaya for sure. Tetapi saya rasa satu saat saya rasa macam sukar. Saya tengok orang lain berjaya, orang tu berjaya, tetapi kenapa saya tak berjaya? So bila sampai satu masa saya found out that rahsia kejayaan adalah apabila kita ada mentor yang membimbing kita dalam proses kita membina kejayaan. Itulah rahsia macam mana kita nak berjaya dengan lebih cepat lagi. Okay? Dan starting pada tahun 2014 sebenarnya saya mula dapatkan coach ataupun mentor yang bantu saya dalam apa sahaja perkara yang saya nak buat, especially berkaitan dengan kewangan, perniagaan, pelaburan. Semuanya saya mula ada coach saya. Okay? So hari ni saya nak pecah rahsia sebab saya nak share dengan anda dengan siapa saya belajar, dengan siapa saya bermentorkan. Mungkin juga berapa kos yang saya bayar. Sebab kos ataupun fee untuk dapatkan coach ataupun mentor ni selalu orang tanya, berapa pergi belajar, bayar berapa, mahal ke murah ke apa semua ni, adalah soalan-soalan yang biasa orang tanya kepada saya bila saya pergi belajar lah biasanya. Okay, so hari ni kita bawakan 7 orang mentor saya. Okay, yang pertama adalah Zam Saham, kedua adalah Peng Jun, ketiga adalah Adam Khoo, yang keempat adalah Dr. Azizan Osman, yang kelima adalah Najib Asadok, yang
Yang keenam adalah Joel Bauer, dan yang kelima, yang ketujuh adalah Irfan Khairi. Okay, so ini adalah mentor-mentor saya yang saya regard sebagai orang yang membentuk saya lah pada hari ini. Okay, dan insyaAllah saya nak share dengan anda banyak perkara. Dan kalau anda ada soalan berkaitan dengan mentor-mentor saya ni, apa sahaja soalan anda yang mungkin saya tak terfikir, yang anda nak tanya, anda boleh tuliskan dekat ruangan komen di bawah, dan kita akan borak-borak secara santai pada petang ini. Okay, so terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya. Kalau anda rasa topik saya pada hari ini menarik, apa kata sudikanlah untuk klik button share. So dekat bawah tu ada klik button share, anda klik, okay, dan invite ramai boleh kawan-kawan anda untuk join sesi Facebook Live pada petang ini. Okay, alright, so saya nak sebut dulu siapa yang bersama dengan saya ni. Kita ada siapa di line Facebook saya. Okay, Ahmad Hamba, IK pun sifu saya juga dulu. IK adalah Irfan Khairi. Okay, alright, kemudian Rashidah Hasni, Assalamualaikum Tuan Nizam, semoga sihat-sihat belaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Adnan Hassan, Dan Share, Zafran Iman is watching. Muhammad Nurizan Abdullah, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mad Azuri, Utuh Kanong, Zawani Razali, Nurul Ain, Muhammad Fauzi, Muhammad Rizwan Yazi, Bazlin Rozilan, Muhammad Rizan Ibrahim, Fauzi RMC, YSM, Mak De Azuri, Syukran Jamil. Okay, terima kasih kepada anda yang komen jelas. Alifia Dahlia, Aidil Syahmi pun ada. Selamat petang tuan, selamat petang. Mustafa Kamal M Samuri, Dayangku Roshima Kadri, Madian Napi, Khairil Hazrin, Muhammad Azwan Syarmin. Okay, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya, Idris alias. Okay, so terima kasih yang klik like dan juga klik button share untuk saya. Okay, so petang ni kita akan borak-borak, dan saya akan go through bersama dengan anda mentor saya ni seorang-seorang. For sure kita tak dapat nak bawakan mereka lah. Saya tak berkesempatan, tak berpeluang untuk interview mereka secara live dalam sesi live video pada petang ni. Tapi tak apa, saya akan share sebanyak mungkin dengan anda inspirasi yang saya dapat, apa yang saya belajar dengan mereka, dan insyaAllah hopefully apa perkongsian saya ni memberi inspirasi juga kepada anda. Okay, alright, so far okay tak ni? Ada tak yang bersama dengan saya ni? Okay, dan ini adalah 7 orang mentor yang saya regard sebagai yang berimpak tinggi lah dalam kehidupan saya. Tetapi bukan 7 orang ni saja, ada lagi lah mentor-mentor yang lain macam Azizi Ali. Okay, dan ramai lagi lah. Tapi kalau saya senarai kat sini, nanti poster ni penuh pula kan. Poster yang saya letak untuk Selamat Hari Guru ni penuh pula. Jadi saya fokus kepada 7 orang ni terlebih dahulu. Apakah impact yang telah mereka berikan kepada saya, dan insyaAllah semoga bermanfaat perkongsian saya. Okay, alright. Zawani Razali, saya nak tahu setiap mentor Tuan Nizam pasti ada kepakaran tersendiri. Jadi apakah tujuan dan sebab Tuan Nizam berguru dengan insan-insan hebat ini? Okay, right. Aidil Syami, minggu depan dah raya. Betul tu, hari Ahad minggu depan dah raya. Muhammad Rizal Ibrahim, best, tak sabar nak dengar perkongsian ini. Okay, alright. Kalau anda rasa best perkongsian ini, anda komen best, dan saya akan share dengan anda. Saya perlukan interaksi sikit dengan anda. Kalau tidak, saya akan borak-borak cakap sorang-sorang dekat luar rumah ni. Okay, alright. So, terima kasih. Kita dah ada 53 views. Kalau boleh bantu saya untuk klik button share. Seorang share satu kali, dan kita akan bertambah lah views kita pada petang ni. Okay, alright. Nur, Tuan Nizam mentor saya. Terima kasih. Okay, alright. So, jom kita mulakan yang pertama. Kita akan go through sesi ini. Macam mana saya nak go through So, kita akan lihat ni poster dia. So, saya akan share dengan anda satu persatu lah, macam mana saya kenal mentor saya, apa yang saya belajar daripada mereka, berapa fee, semua saya akan share dengan anda. Okay, dan kita akan tengok siapa yang pertama lah. Siapa yang pertama, kita akan tengok sebentar saja lagi. Okay, so kalau anda dah ready, sila komen ready di ruangan komen di bawah. Komen ready kalau semua dah ready, dan kita akan start perkongsian kita sebentar lagi. Okay, alright, jom. Cepat komen ready. Aidil Syahmi, semalam saya tengok Zam Saham, cara dia agak kasar tapi memang faham, dan dia tengok sektor energi. Saya tengok sektor energi dalam awal jugalah, healthcare dan energi saya dah share dalam online mentoring program saya. Okay, dia bukan kasar, dia memang macam tu. Saya style lembut sikit. Zam Saham dia agak agresif sikit. Tu dia punya ciri-ciri dia. So kita berbeza sedikit. Okay,
Nur Jafni, Nur Kamaruzaman ready, Ahmad Hamba ready, Zawani Razali ready, Muhammad Adnan Hassan. Saya baru 2 orang mentor saham, Tuan Nizam dan Tuan Afendi, okey. Dunia Hopper ready. Okey, so kalau anda ready, comment like banyak, klik like banyak-banyak. Okey, dan jom kita mulakan sekarang. Okey, so saya nak share dengan anda mentor pertama saya, ataupun bukan mentor pertama tetapi mentor yang saya nak kongsikan lah dalam sesi live pada pagi ni. Siapakah dia? Jom kita lihat poster ini bersama-sama. Okey, itu dia. Mentor pertama yang saya nak kongsikan dengan anda adalah Irfan Khairi. Okey, so siapa yang tak kenal Irfan Khairi? So Irfan Khairi merupakan mentor ataupun ikon jutawan internet Malaysia. Okey, dan saya kenal Irfan Khairi ni pada tahun 2010 macam tu. Okey, masa saya masih lagi berada di zaman belajar saya, masa saya belajar di College University untuk bidang farmasi. Masa tu saya dah start banyak menonton video tentang Irfan Khairi. Saya baca buku tentang Irfan Khairi. Okey, dan yang bestnya Irfan Khairi ni dia bercakap tentang bagaimana untuk menjana pendapatan melalui internet, perniagaan internet. Okey, so masa tu saya dekat zaman belajar lagi. Okey, saya zaman belajar lagi dekat Cyberjaya University College of Medical Sciences, dan masa tu saya belajar dekat college swasta, okey, IPTS. Okey, dan bila kita belajar dekat IPTS ni semuanya kita kena bayar sendiri, dan kos untuk living cost dekat Cyberjaya adalah tinggi lah. So banyak barang-barang, makanan dan sebagainya mahal dekat Cyberjaya. Okey, sewa rumah bayar mahal. Jadi saya masa tu segan nak minta dengan my parents, okey, duit belanja. Jadi saya fikir macam mana saya boleh ada pendapatan saya sendiri. Okey, maka saya pun terfikir nak jana pendapatan melalui internet selepas saya banyak membaca tentang kisah-kisah Irfan Khairi. Okey, so Irfan Khairi ni saya regard dia sebagai inspiring lah. Okey, dia jutawan muda, berjaya jadi jutawan pada umur 25 tahun. Okey, dan memberi inspirasi tentang perniagaan internet. Okey, so saya banyak baca blog Irfan Khairi. Masa tu dia tulis blog tips 1 minit, irfankhairi.com. Okey, dan saya banyak belajarlah tentang macam mana nak jadi lebih berjaya dari segi perniagaan internet, okey, dan jana wang dari internet. Dan banyak benda yang saya belajar daripada Irfan Khairi. Saya attend dia punya program yang percuma, dan saya apply apa yang dia ajar menjadi, okey, saya start jana pendapatan melalui internet, jual lah apa-apa, okey, berjaya. Okey, dan saya pernah hadir ke program dia masa tu dekat Mid Valley di KL. Saya yuran dia adalah RM300. Dia ajar saya macam mana nak menjual dekat internet, nak jual apa, okey, dan apakah teknik marketing yang berkesan lah untuk kita buat. Okey, so ini adalah way back pada tahun 2000, saya rasa 2010, 2011 macam tu. Okey, dan saya ingat lagi masa saya pergi belajar dengan Irfan Khairi tu, tak ada siapa kawan saya nak ikut saya belajar. So saya pergi Lone Ranger, dan masa tu saya di Cyberjaya. Nak pergi ke Mid Valley tu saya tak tahu jalan. Okey, saya ada kereta masa tu, saya drive kereta. Tetapi saya tak pandai jalan dekat KL. Jadi saya takut nak drive ke KL. So saya naik naik taksi, naik LRT, turun naik LRT untuk pergi belajar bersama dengan Irfan Khairi. Okay, dan masa tu, masa first time saya jumpa Irfan Khairi tu, saya rasa macam so excited sebab berjumpa dengan jutawan. Okay, orang yang kita admire, orang yang kita selalu baca tentang dia, tiba-tiba ada depan mata. Okay, dan boleh salam dengan dia, boleh ambil gambar dengan dia. Itu adalah satu inspirasi yang kuat pada saya pada waktu tersebut lah. Okay, dan belajar daripada orang yang berjaya ni buatkan kita sentiasa nak looking forward untuk berjaya juga. So itu adalah antara perkara menarik lah, antara kenangan saya pada umur saya masih muda lagi. Masa tu tahun 2010 macam tu, 10 tahun yang lepas.
lebih kurang saya umur 22 tahun lah, macam tu. Okey. Dan Irfan Khairi ni sampai sekarang dia masih lagi aktif. Kalau anda tengok dekat page dia, dia banyak lagi buat sharing tentang perniagaan internet. Dan sekarang dia dah berhijrah ke Dubai. Cuma waktu PKP ni dia duduk kat Malaysia. Okey, dan dia aktif lah tiap-tiap hari lah, hampir setiap hari dia akan buat live sharing tentang perniagaan internet, motivasi tentang kekayaan, tentang jutawan. Okey. So ada tak siapa-siapa yang follow juga Irfan Khairi dekat sini? Ada tak? Okey, ada tak? Okay, alright. So Irfan Khairi ni adalah antara mentor saya yang awal lah. Okay, ada juga mentor-mentor yang lain, tetapi saya boleh sebutlah Irfan Khairi antara inspirasi saya. Dan hari ni saya masih lagi follow Irfan Khairi. Okay, cuma cara saya live ni tak adalah nampak macam Irfan Khairi sangat. Saya lebih kepada style saya sendiri, cara saya bercakap. Okay, cuma apa yang saya belajar daripada Irfan Khairi adalah kita kena banyak memberi. Kita kena banyak berikan info-info yang bermanfaat, membantu orang dari segi konten kita lah dekat internet. Okay, so sebab tu kalau anda tengok saya banyak buat sharing, buat live video, YouTube channel saya pun aktif, banyak video saya kongsikan. Itu adalah antara sebab saya belajar dengan Irfan Khairi. Okay, alright, ada soalan tak tentang Irfan Khairi? Kalau ada soalan anda boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, alright. Amat hamba I say counter-counter tu Tuan Nizam tak nak share ke dalam PSM? Hehe. Bukanlah nak share, saya tak share counter. Alright. Aidil Syahmi, Irfan Khairi ni dia jual barang kat eBay ke? Saya tak pasti, tapi rasanya ada jugalah jual kat eBay. Dan dia ajar untuk buat website, dan kita promote website tu untuk jual dekat internet. Okay, alright. Okay, alright. So itu adalah mentor saya yang pertama, iaitu Irfan Khairi. Okay, so kita sikit-sikit lah dalam 5 minit, 10 minit macam tu untuk setiap mentor. Dan nanti kalau anda ada apa-apa soalan tentang mentoring ke apa ke yang saya go through, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Dan saya nak berinteraksi sikit dengan anda. Kalau anda boleh anda tulis lah soalan sikit kat saya. Saya tak tahu nak cakap apa kan. Alright, Linda Rahman, good sharing. Terima kasih kerana menonton. Okay, alright. So jom kita seterusnya kita nak tengok siapa pula. Siapakah mentor saya yang seterusnya yang saya nak sharekan dengan anda? Dah ready ke belum? Okay, right. Jom kita tengok siapakah mentor saya yang seterusnya. Kita tengok poster ini. Okay, alright. So mentor kedua saya yang saya nak sharekan dengan anda hari ni adalah Tuan Najib As-Sadok. Okay, so saya tak tahulah ramai orang kenal ke tak mentor-mentor saya ni. Tapi kalau saya tengok nampaknya macam agak terkenal lah. Mungkin ramai orang kenal juga Najib As-Sadok. Okay, dan Najib As-Sadok ni dia adalah mentor saya untuk bisnes dan juga marketing, online marketing. Okay, dan saya sebenarnya dah kenal Najib As-Sadok ni dah lama dah. Okay, masa saya tahun 2011, masa saya zaman belajar lagi, kita dah banyak program masa tu internet marketer yang saya join. Najib As-Sadok ni biasalah jadi speaker ataupun peserta lah. Okay, ada gambar saya masa tahun 2010-2011. Masa tu dia jalan pakai selipar lagi. Okay, dan sekarang saya melihat progress dia semakin berjaya. Okay, membina pendapatan melalui internet. Okay, dan membina program-program yang berimpak tinggi lah. Okay, so nak dijadikan cerita, Najib As-Sadok ni saya pada tahun 2015 saya ada 2015 ke 2014, 2014 kot, akhir tahun 2014 saya ada attend satu seminar lah dekat Johor Bahru. Masa tu dekat Hotel Sri Malaysia. So saya attend dia punya seminar preview dia. Okay, dan dia ajarlah macam mana untuk onlinekan bisnes dan sebagainya. Okay, dan saya decide untuk join program advance dia, iaitu Intensive Momentum Perniagaan Internet, okay, IMPI, pada
saya rasa tahun 2014, tahun 2015 masa tu lah. Okay, so masa tu saya spend untuk belajar dengan Najib As-Sadok ni, saya bayar RM 3,000 lebih. 3,997 ke 3,597 macam tu lah. Okay, so 3,000 lebih. Okay, alright. So Alifia Dahlia, tepi highway plus banyak gambar. Yes, betul. Aidil Syahmi ni dalam Radio Best selalu keluar. Okay, Ahmad Hamba, orang Johor mesti kenal Najib As-Sadok. Okay, yes. Najib As-Sadok ni dia dekat Keluang, Keluang Johor. Okay, so masa tu saya attend IMPI. So 3 hari saya berkampung dekat Keluang. Okay, dan nak belajar lah macam mana untuk onlinekan bisnes. Masa tu saya tengah nak build saya punya brand Guerrilla Saham. Okay, so saya belajar lah macam mana buat branding. So banyak benda yang saya belajar, dan saya rasa itu adalah antara program yang saya rasa memberi impact yang tinggi kepada saya. Dan bila saya attend that program, dia ada coaching tau, 3 bulan lepas program tersebut. Maksudnya setiap bulan saya akan pergi hadiri program tersebut. Okay, dan kita kena hantar report sales dan juga performance kita. Okay, dan masa itulah saya belajar satu ilmu, macam mana caranya untuk jana pendapatan 5 angka sebulan. Okay, sebelum tu saya tak pernah lah ada boleh jana pendapatan sampai 5 angka sebulan. Tetapi program dengan Najib As-Sadok ni yang break my mind untuk break sales ataupun income sehingga 5 angka. Okay, 5 angka tu maksudnya RM10,000 ke atas lah. Okay, so kenapa saya tak ada mindset 5 angka? Sebabnya masa tu saya mindset pekerja. Saya masih lagi bekerja sebagai seorang pegawai farmasi. Okay, so gaji, kita punya rezeki ni kita ingat dari segi gaji kita. So gaji tu kita anggap sebagai rezeki. Tetapi sebenarnya bukan. Rezeki ni adalah macam-macam benda lah yang baik kepada kita, semua rezeki. Okay, dan rezeki dari perniagaan tu lebih banyak lagi. Okay, dan kita boleh buat unlimited income dari perniagaan. Okay, so dia yang ajar saya macam mana nak increasekan kita punya capacity untuk jana lebih banyak pendapatan. Okay, dan dia membentuk kefahaman saya pada hari ini tentang pendapatan lah. Okay, alright. So itulah Najib As-Sadok. Okay, dan saya rasa dia antara orang yang memberi impact lah dalam kehidupan saya pada hari ini. Okay, alright. Muhammad Adnan Hassan, siapa mentor yang menyebabkan tuan memilih untuk jadi trader? Tu kita akan sampai ke mentor-mentor yang saya akan sampaikan nanti. Okay, alright. Aidil Syahmi, tempat saya tu. Nurliana Aziz, Muhammad Amirul Syafiq is watching. Syukri Nazri is watching. Okay, so ada soalan tak? Kalau ada soalan, anda tulis dekat ruangan komen. Saya nak jawab soalan anda. Okay, dan hopefully sesi ini bermanfaat. Okay, alright. Nurliana Aziz, mindset rezeki dari perniagaan. Betul tu. So dulu saya ada masalah di mana saya ni mindset pekerja. So mindset saya ni kecil. So kita akan hanya boleh buat duit ikut gaji kita lah. So kita tak boleh nak buat duit lagi banyak lagi. Kita tak boleh nak jadi kaya raya. Okay, itu mindset masa saya waktu bekerja dululah. So bila saya start belajar tentang bisnes, online bisnes, maka saya boleh tengok macam mana kita nak jana pendapatan lebih banyak lagi melalui perniagaan. Okay, boleh tak? Okay, alright. Tak ada soalan lah daripada anda, macam bosan lah. Tanyalah soalan sikit apa-apa. Okay, alright. So itulah dia Najib As-Sadok, guru yang ataupun mentor yang saya ingin share dengan anda. Mungkin anda juga belajar dengan Najib As-Sadok pun bagus. Okay, dan this is real guru lah yang betul-betul beri impact kepada saya. Okay, so kalau saya rasa saya tak invest untuk pergi ke IMPI, Intensive Momentum Perniagaan Internet, pada tahun 2014, 2015 macam tu, saya akan hari ni mungkin masih lagi orang biasa-biasa. Okay, dan menjalani kehidupan seperti biasa. Okay, alright. Aidil Syahmi, jadi Irfan Khairi dengan Najib As-Sadok ni fokus bisnes lah yes, business, dan mereka fokus lebih kepada online business. Macam mana kita boleh onlinekan business kita di internet dan buatkan lebih ramai orang nampak perniagaan kita. Okay, alright. Maisara Eri, tunggu mentor Zam Saham. Okay, Ahmad Hamba, parents tuan memang usahawan ke? Parents saya kira business person lah, tapi business secara sendirilah. Okay, alright. Rashidah Hasni, dulu tuan jual apa online? Dulu saya masa zaman belajar, saya jual design. Saya bukan graphic designer, tetapi saya tahu macam mana nak menjual. So saya tengok masa tu ada masalah orang buat blog, dan dia nak blog, tahu blog? Okay, dia nak advertisekan blog dia dekat blog orang lain. So dia kena ada banner.
Okay, so kalau anda masuk dalam blog ada nampak ada banner yang kecil-kecil yang 4 segi macam ni. Okay, yang 4 segi macam ni, yang lead-lap kat bawah tu, sebelah kanan biasa ataupun dekat header atas. So kalau kita klik banner tu, dia akan pergi dekat blog orang lain lah, orang yang advertise kat situ. So masa tu ramai orang buat blog tetapi tak tahu macam mana nak buat banner tu. Jadi saya google dekat internet, saya cari jalan macam mana saya boleh buat banner tu dan boleh linkkan blog mereka di blog yang mereka nak advertise, dan saya jual servis buat banner tu. Okay, dan saya buat dengan zero cost, tak ada apa-apa cost. Saya just luangkan masa untuk buat. Okay, dan saya jual lah design tersebut. Okay, dapatlah RM50, RM90 kalau seorang customer. Okay, tapi saya dapat ramai customer masa tu. Okay, dan saya buat a lot of money juga masa zaman belajar saya. Okay, dunia hopper, Najib Asadok garang tak? Tak garang pun, baik je. Alright. Muhammad Adnan Hassan, bila ada minat semua menjadi, insyaAllah. Yes, betul tu, minat. Saya memang minat keusahawanan. Okay, sebab masa zaman sekolah lagi saya ingat kalau saya masuk persatuan ke, saya akan masuk persatuan matematik dan sains, persatuan keusahawanan. Okay, dan kalau ada hari kantin yang kita kena jual kupon tu kan, nak beli barang, nak beli makanan kena pakai kupon tu. Saya akan buka booth, saya akan jual makanan, saya akan jual lah apa-apa yang boleh jual. So masa dekat universiti pun saya buat juga benda-benda macam tu. Kalau ada je peluang-peluang keusahawanan, saya memang akan join. Dan dia membentuk saya dari segi confidence untuk bercakap, untuk persuade orang, untuk close orang. So itu adalah itulah pengalaman saya lah pada waktu saya muda-muda dulu lah. Sekarang pun muda juga masih muda Okay, alright. Nurliana Aziz, berapa modal Tuan Nizam mula-mula dulu buat saham? Modal saya RM1,000, bawah RM1,000. Okay, Terry Yi, salam Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amat hamba, apa yang inspire Tuan untuk jadi usahawan? Dau ke? Okay, so yang menjadikan saya usahawan, yes, Dr. Azizan Osman yang inspire saya. Okay, tetapi minat dalam bisnes ni sebenarnya masa sejak kecil lagi. Saya ingat lagi masa saya kecil, saya ada satu soalan matematik yang saya tak dapat nak jawab. Jadi masa tu saya ketuk bilik ayah saya. Ayah saya dekat dalam bilik dan dia tengah tidur, dan saya kejutkan ayah saya. Saya kata saya nak jawab soalan matematik ni, ada kerja rumah kena buat, tapi saya tak boleh nak jawab. So ayah saya bangun dan ayah saya tolong saya untuk jawab soalan matematik tu, tetapi dia bagikan contoh. Dia sebenarnya soalan tak susah, tambah tolak bahagi je, tapi saya tak dapat nak jawab masa tu. Okay, dan ayah saya dia bagi analogi macam ni tau. Dia kata, bayangkan kita pergi dekat Tesco ke, pergi dekat Aeon ke, Jasco ke, kita beli satu balang gula-gula. Okay, balang gula-gula yang besar tu kan, yang dalam tu ada banyak gula-gula. So apa yang kita buat adalah kita beli, contohlah katakan RM50. Kita beli box gula-gula tu. So bila kita balik rumah, kita paketkan kecil-kecil. Kita keluarkan setiap 5 ketul gula-gula tu masuk dalam plastik kecil, kita paketkan dia. Lepas tu kita jual satu paket tu RM2, katakan RM2. Okey, katakan kita ada 100 paket gula-gula. So RM2 darab dengan 200, kita akan dapat RM200. So modal kita RM50 untuk beli gula-gula tersebut. Dan bila kita berjaya jual semula dalam bentuk paket-paket kecil, so kita akan buat RM200, tolak dengan RM50, kita akan dapat RM150 keuntungan kat situ. So itu idea bisnes yang first time saya dengar daripada ayah saya sendiri, dan yang membuatkan saya rasa berminat tentang perniagaan, di mana kita boleh jana lebih banyak keuntungan dan juga pendapatan melalui buat bisnes. So itu masa saya kecil lagi. Tapi bila saya semakin besar, semakin remaja dewasa, saya banyak terdedah dengan buku-buku dan video berkaitan dengan keusahawanan, especially online business. Maka saya banyak belajar daripada mentor-mentor saya itulah. Macam tu. Okay, alright. Shoaib Gonzalez, saya mula kenal saham semasa hadir seminar Azizan Osman. Dunia hopper, Tuan dulu masuk pidato ke? Sebab cara Tuan explain senang faham. Yes, saya adalah pendebat terbaik sekolah saya untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan saya wakil sekolah untuk syarahan agama, syarahan Arab, bahasa Arab. Okey.
tu masa sekolah lah. Terima kasih kerana feedback anda. Okay, explain mudah faham. Okay, Rashidah Hasni, macam mana nak jadi usahawan kalau tak ada bisnes? Macam mana nak mula bisnes? Puan Rashidah Hasni, macam mana nak jadi usahawan adalah kita kena belajar untuk buat marketing, kita belajar untuk menjual something dan beri value kepada orang. Kita nak kena berikan manfaat kepada orang melalui produk ataupun perkhidmatan kita lah. Okay, so kalau kita tak ada produk, maka kita cari orang yang ada produk dan kita tolong jualkan produk dia. Kita sebut jadi agent ataupun boleh jadi affiliators. Okay, macam Saham Masri pun kita ada program affiliate di mana anda boleh tolong kita pasarkan jenama Saham Masri. Siapa yang berminat nak belajar saham, sekiranya mereka bayar untuk program kita, anda akan dibayar komisen. Kita ada program macam tu. Kalau berminat, boleh PM tepi, nanti kita akan berikan info lanjut macam mana puan dan sesiapa sahaja yang berminat nak jadi affiliators kami, boleh join program affiliate ni. Okay, alright. Flora Tiong, betul Tuan Nizam, macam mana singkirkan orang terdekat yang selalu patahkan, menghalang semangat kita untuk try something, for example trading saham, jana pendapatan online. Okay, Flora Tiong, soalan yang baik. Macam mana kita nak singkirkan orang yang patahkan semangat kita, menghalang kita untuk try something new? Okay, so jawapan saya adalah kita asingkan diri kita secara fizikal. So kalau kita tak perlu jumpa dia, tak perlu tengok dia selalu, maka kita dah dapat singkirkan dia secara fizikal. Yang kedua adalah kita kena singkirkan dia dari minda kita. Okay, kita jangan fikir apa yang diorang cakap. Dan kita kena faham, setiap orang ada mindset ataupun persepsi yang tersendiri. Ada orang setuju dengan kita, ada orang tak setuju dengan kita. And it's okay to be different. Okay, dan masa saya dulu pun, masa saya nak buat online business, masa saya nak belajar saham, tak ada kawan-kawan saya yang sama minat dengan saya. Saya ni macam keresumbang lah, suka buat benda yang orang tak minat. Sebab dulu kita dekat medical school dengan pharmacy school, mana ada orang belajar pasal marketing, business, online business, kan? Tak ada. Jadi bila saya ajak kawan-kawan saya untuk pergi ke program sama-sama dengan saya, semua orang tak nak, tak berminat. Okay, so kalau saya beli buku pasal business pun, kawan saya cakap, buku apa ni? Self-help je kan? Macam tu. Sebab dia orang lebih suka kepada benda-benda yang medical dan sebagainya. Okay? Tetapi saya tak rasa offended. Sebab bagi saya, minat saya adalah minat saya. Saya buat benda yang saya minat. Orang lain tak minat, suka hati dia. Okay? So saya fokus buat apa yang saya minat dan saya capai apa yang saya nak. Okay? So kalau orang lain dia nak buat benda yang dia nak buat, dia boleh buatlah seperti apa yang dia minat. Okay? Siapa ni? Ada je orang nak datang. Okay. Pergi dengan ni, dia ambil Manda. Hai. Kesian dia dekat dalam. Dia ajak dia. Okay, alright. So adakah anda masih mendengar? Terima kasih kerana berinteraksi dengan saya. So Flora Tiong, kalau ada yang mematahkan semangat anda, so anda asingkan mereka dulu dari segi fizikal dan juga dari segi minda anda. Yang kedua adalah, apa yang anda boleh buat adalah anda join circle yang sama minat dengan anda. So anda minat nak trading saham, anda join grup-grup saham. Anda minat nak buat online business, anda join orang yang buat online business. Anda berkawan dengan orang yang buat online business, maka anda akan dapat kawan yang menyokong anda. So yang ketiga adalah anda cari mentor yang guide anda supaya anda dapat result yang anda mahukan dalam apa yang anda buat. Okay, so that's the idea macam mana kita nak singkirkan ataupun jauhkan diri daripada orang yang menghalang kita. Okay, so Flora Tiong, jangan sedih-sedih, jangan stres-stres, pastikan anda enjoy the life. Okay, alright. So dah klik share belum? Kita baru ada 63 views lah. Bantu saya untuk klik button share. Kalau boleh kita ada 100 views, semua orang klik button share satu kali. Okay, boleh tak? Okay, alright. Rashidah Hasni, dah terlambat ke untuk kita jadi usahawan kalau umur dah 40 tahun? Jawapannya tak terlambat. Tak ada istilah terlambat. Yang penting kita mulakan. So kalau kita ambil masa mungkin 5 tahun untuk bina perniagaan kita, maka kalau kita sekarang umur 40 tahun dan kita akan berjaya pada umur 45 tahun, boleh juga, dapat juga. Okay, so ramai je orang yang berjaya walaupun mereka bermula lambat. Janganlah bising, ayah nak buat live lah. Pergi bawa dia orang main kat sana. Okay, ayah buat live kat luar tak nak bising. Ni ayah buat live kat luar pun bising juga. Macam mana?
Pergi main kat dalam. Okay, alright. Dayangku Roshima Kadri, bagaimana tuan aplikasikan ke semua ilmu yang tuan pelajari dari semua mentor tuan dan bagaimana hendak bermula? Okay, alright. So macam mana nak aplikasikan ke semua ilmu adalah kita mulakan dengan sesuatu. Bila kita dah belajar ilmu tu, kita start implement. Jangan implement semua, implement satu demi satu dan fokus dapatkan result. Okay, so lagi cepat kita implement ilmu yang kita belajar, lagi cepat kita dapat result. So saya tengok juga ramai orang dia pergi seminar, dia balik seminar tetapi dia tak amalkan apa yang dia belajar dekat seminar. So dia tak dapat apa-apa lah basically. Tapi macam saya, kalau saya balik daripada seminar, saya pastikan dalam masa 24 jam ke 48 jam yang saya balik seminar tu, saya terus implement apa yang saya belajar dan saya terus dapatkan ilmu tersebut. So betapa cepat anda ambil tindakan akan menentukan kejayaan anda. Okay, boleh tak? Okay, Orawan Mai is watching, Nur Hidayah Rozali is watching, Wan Ahmad Sobri. Muhammad Adnan Hassan, macam mana nak didik anak untuk terlibat dalam saham? Jawapannya adalah kita kena sentiasa tunjuk kat dia lah apa yang kita buat, apa yang kita suka tentang saham, keseronokan dalam saham, dan mulalah ajar dia sikit-sikit kenal saham. Okay, so mula-mula dengan sikit-sikit, insyaAllah lama-lama jadi bukit. Okay, alright, Flora Tiong, okay, thanks Tuan Nizam. Muhammad Adan Hassan, comel anak tuan, terima kasih. Fauzi RMC ESM, pernah tak bisnes tuan drop dan macam mana up balik? Okay, nak pasal drop ni lah nak cerita ni. Okay, alright, so saya nak cerita dengan anda yang saya mulakan bisnes. Bisnes saya apa? Bisnes saya adalah membantu mereka yang nak mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. So program yang saya buat macam seminar, training dan sebagainya, kita charge untuk untuk perniagaan tersebut lah. Okay, untuk bina perniagaan tersebut. So saya bermula, to be exact, saya bermula pada tahun 2015 di mana saya beli satu training center. Okay, untuk saya buat training center saya sendiri. Okay, so saya start 2015 untuk buat program saya. Okay, dan saya berhabis banyak duit jugalah untuk training center tersebut. Okay, tapi masa tu saya baru sahaja belajar bisnes, bukannya reti lagi, dan saya buat part time business lah, to be honest. Okay, masa tu saya masih lagi bekerja makan gaji, tapi dalam masa yang sama saya create enterprise untuk buat bisnes. Okay, tapi dengan tak pandai-pandai buat bisnes tu, buat jugalah. Okay, so ambil je tindakan untuk buat. Okay, kemudian something happen pada tahun 2016 di mana ceritanya macam ni. Siapa nak dengar cerita saya ceritakan So saya sewa satu shop lot dekat Johor Bahru, dekat Taman Mount Austin. Okay, yang saya bayar RM1,500 sewa setiap bulan. Okay, saya tak pernah bayar sewa lewat. Ya, jangan bising lah, kita tengah live lah, duduk kat dalam. Okay, so saya sewa dekat Mount Austin tu. Okay, dan dia macam ni tau, dia 3 tingkat rumah sewa, shop lot tu. So saya menyewa di bawah tu. Okay, maksudnya orang yang bawah sekali tu dia sewa 3 tingkat, dan saya sewa tingkat yang ketiga tu dengan dia sewa dengan landlord, macam tu. So yang kat bawah ni dia buat bisnes restoran dan saya buat training center dekat atas. So tiap-tiap bulan saya akan bayar RM1,500 kepada dia without fail. Okay, so saya memang jagalah, kalau saya kena bayar, saya memang bayar. Okay, tetapi happen to be pada satu hari tu, pada bulan Ogos 2016, saya dah sampailah dekat tempat tu. Saya dah siap dengan cek saya nak bayar untuk sewa. Tiba-tiba saya tengok restoran tu dah kena sitter. Okay, dah kena tutup dah. Okay, so saya pelik juga. Jadi saya just dapat tahu yang restoran yang dia buat tu tak perform. Maksudnya tak ada sales dan terpaksa tutup. Dan yang lebih teruk adalah dia tak bayar sewa kepada landlord. Dia bayar landlord lebih kurang RM10,000, RM12,000 macam tu lah total. Saya bayar RM1,500 je. Okay, so duit yang saya bayar tiap-tiap bulan tu sepatutnya dia guna untuk bayar kepada landlord, tetapi dia tak bayar. So akhirnya dia punya bisnes tak jalan, dia kena sita dengan landlord supaya tak boleh beroperasi. Dan saya diberi notis untuk keluar daripada training center saya dalam masa 2 minggu. Kena keluar dengan barang-barang saya dalam tu, projector, shilling projector, saya punya kerusi, meja, apa semua kena keluar dengan lansir apa semua. Dan dalam masa 2 minggu, diberi notis 2 minggu untuk keluar. Okay, so masa tu saya susah lah basically, sebab saya nak
cari tempat untuk pindahkan barang-barang saya, okey, dan renovation apa semualah. Jadi saya panggil kontraktor, dan dia kontraktor tu kata dia boleh buat pemindahan tu dengan murah, paling murah lah dia kata. Tetapi makin proses tu nak berjalan, makin lama makin banyak pula kos tambahan. Dia nak kena tambah tu, nak kena tambah ni, jadi makin lama makin banyak saya kena bayar. Okey, dan kemudian masa saya nak pindah tu, saya kena cari shop lot lain untuk pindahkan training center saya. So masa tu dekat Kota South Key, Johor Bahru. So saya pergi dekat mudah.my, carilah mana-mana shop lot yang nak disewakan. So saya jumpalah satu agent ni, dan dia advertisekan untuk shop lot di Kota South Key, Johor Bahru. Okay, dan masa tu dia bukakan, masa saya pergi nak tengok visit shop lot tu, dia buka kunci lah semua, buka kunci, tunjuk apa semua. Jadi saya decide untuk sewa dekat situ sebab dia bagi sewa murah RM1,100 sahaja. Jadi saya nak grab lah that opportunity. So saya percayalah kat dia ni. Masa tu dia kata boleh bayar deposit dekat dia, lepas tu dia boleh settlekan urusan untuk api, air semua. Dah lah saya masa tu terdesak nak keluarkan barang saya cepat-cepat dan set up new training center saya. Jadi saya pun tak fikir panjang dan saya buat pembayaran secara online transfer terus kepada this agent. Dan happen to be that agent tipu saya. Dia bawa lari duit, okey, dan dia uncontactable sampai sekarang. Okey, saya dah jadi kes polis. Masa tu saya report polis, tetapi tak ada apa-apa tindakan sampai sekarang. Dan saya habis dekat berapa ribu dekat dengan 10,000 kot total kena tipu masa tu lah. Okey, dah lah kena tipu dengan kontraktor, dengan kena tipu dengan agent, kena tipu dengan tempat sewa lama tu. Okey, dan masa tu saya kehabisan semua wang saya. Wang bisnes saya habis, duit gaji saya habis, dan saya habis hampir semua, tak ada apa-apa lah. Saya memang betul-betul duduk lah masa tu, dan saya berada di persimpangan sama ada saya nak tutup bisnes saya ataupun saya nak buat apalah. Okey, so masa tu saya down gila, saya down teruk, dan saya cakap kat wife saya, memang saya tak ada satu sen duit pun tak adalah, habis semua saya guna untuk bayar apa-apa yang saya kena bayar. Okey, so susah pada tahun 2016, dan pada bulan September 2016 saya decide untuk buat program dekat Ampang. Masa tu ada seorang student saya yang belajar dengan saya dekat Johor Bahru, dia kata kalau nak buat seminar dekat KL, datanglah, dia akan tolong set upkan. Okey, so saya masa tu saya contact my student, minta dia tolong saya set upkan seminar, tolong carikan bilik seminar. Okey, dan saya akan buat marketing, dan saya akan tarik orang untuk datang ke program, dan saya akan cubalah buat sales dekat situ. Okey, so happen to be bila saya pergi ke Ampang masa tu, barulah saya nampak yang demand di KL untuk kelas saham, seminar saham tu lebih tinggi dekat sana, dan orang willing to pay more dekat area KL, Selangor. Okay, sedangkan kat JB dia punya sales tu tak tinggi mana. Okay, cukup-cukup makan saja untuk saya bayar segala kos. Okay, so sejak daripada tu, hikmah daripada tu, saya start buat program dekat Shah Alam dan KL. Okay, dan saya dapat set up saya punya training center di Johor Bahru. Okay, dan saya mula bina balik saya punya company. Okay, dan pada tahun 2017, setahun lepas tu, saya upgrade bisnes saya ke Sdn Bhd, dan segalanya mula berubah lah. Okay, so antara benda-benda yang down adalah apabila saya kena tipu, kena kehilangan wang, susah. Tapi saya ingat lagi masa tu saya susah macam mana, saya pun dari segi kewangan saya tidak menangis, tetapi saya punya otak ni ligat cari jalan macam mana saya nak settlekan masalah tu. Okey, dan saya ambil tindakan untuk selesaikannya lah. Okey, dan masa tu saya tak ambil pinjaman, saya tak beritahu parents saya. Okey, saya rasa saya perlu bertanggungjawab atas apa sahaja yang berlaku dalam bisnes yang saya buat. Okey, dan alhamdulillah lah saya keluar daripada masalah tersebut, dan hari ini bisnes saya berkembang, saya punya team grow. Okey, daripada banyak masalah sampai alhamdulillah jadi lebih baik lagi. Okey, so itulah ceritalah macam mana saya down ataupun drop dalam bisnes saya. Ada banyak lagi lah perkara lah. Okey, nak jadikan cerita, setiap kali saya nak run program saya, seminar, training, saya bangun tidur mesti saya akan batuk-batuk, nak muntah, rasa stres sebab kita nak present kan, nak buat presentation kepada orang yang kita tak kenal. Jadi saya akan stres. Okey, tetapi bila kita dah start event, stres tu akan berkurangan, dan bila habis event menerima ucapan terima kasih daripada orang yang datang program saya
semua penat saya, sakit saya semua hilang. Saya selalu sebut macam tu. Okay, so kalau anda tengok, kalau saya live kadang-kadang mata saya kecil, saya mengantuk, saya stres, tidur pun tak cukup kan. Tetapi bila dapat feedback, ucapan terima kasih daripada student-student saya yang datang program, terima kasih kerana share ilmu, bagi impact kepada orang ramai, berinspirasi, saya punya orang kata penat tu semua hilang macam tu. Okay, alright, so terima kasih Tuan Fauzi kerana tanya soalan tu. Okay, Dayangku Roshima Kadri, terima kasih Tuan. Aidil Syahmi, nak start modal 300 okey tak? Boleh, nak start 300 tak ada masalah. Farid Shuhaimi is watching. Muhammad Adnan Hassan, Tuan ada join seminar Zam Saham ke? Ada, memanglah ada. Okay, Basri Bakcho is watching, terima kasih kerana join. Zawani Razali, best part ni. Edge Al, kelas untuk advance ada tak selepas PKP? InsyaAllah ada, tapi kita tak dapat nak plan apa-apa sekarang lah. Okay, Akmal Hakim is watching. Abu Farid, innalillahi wa inna ilahi raji'un. Yes, betul tu, itu part yang menduka citakan saya lah. Bayangkan kita pergi jumpa polis, kena marah pula dengan polis. Macam-macam lah. Sampai sekarang kes saya tu tak settle. Okay, tapi redha je lah. Kadang-kadang kerugian ataupun kena tipu tu part of life. Tapi kita belajar sesuatu daripadanya supaya kita lebih jangan percaya orang dengan begitu mudah. Okay, dan kita kena berhati-hatilah dalam apa-apa saja keputusan yang kita buat. Okay, alright. Muhammad Rizal Ibrahim, Tuan boleh kongsi tak sikit ilmu yang Tuan belajar dengan Adam Khoo? Okay, nanti kejap lagi saya share. Okay, Syukran Jamil, sedih juga cerita Tuan Nizam. Sedih, sedih tahu saya. Okay, Abdul Aziz Ahmad Yusof, Alhamdulillah, semoga Allah terus luaskan dan berkati rezeki Tuan Nizam. Dunia Hopper, inspiring stories Tuan, thanks for sharing. Muhammad Adnan Hassan, kita merancang, Allah merancang dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Semoga Tuan Nizam terus sukses. Pak Yop, setiap kejayaan memerlukan sesuatu pengorbanan. Betul tu. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. So itulah dia kita punya mentor kedua saya yang saya share tadi berkaitan dengan Najib As-Sadar. Okay, so siapakah mentor ketiga yang saya nak share dengan anda semua? Sudah ready tak? Kalau anda dah ready, jom kita lihat siapakah mentor ketiga yang saya nak kongsikan dengan anda. Jom kita lihat poster seterusnya. Okey, itu dia mentor ketiga yang saya nak share dengan anda adalah Adam Khoo. Okey, ni mentor saya yang saya belajar khususnya berkaitan dengan pelaburan saham di pasaran saham global. Adam Khoo dia punya fokus adalah global. Dia ajar juga Bursa Malaysia, tetapi bila saya belajar dengan dia sebenarnya fokus kepada pasaran global lah basically. Okey. So Adam Khoo ni saya kenal dia sejak saya beli buku dia, iaitu Winning the Game of Stock. Buku warna putih tu. Dan buku dia tu sangat-sangat membuatkan saya rasa seronoknya terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. This is way back pada tahun 2014-2015 saya rasa saya baca buku tu. Okey, dan Adam Khoo adalah orang yang sangat bagus dalam presentation skill. Kalau dia explain sesuatu, dia boleh explain dalam perkara yang complicated jadi nampak mudah. Dia explain indicator pun, kalau anda tengok cara saya explain indicator pun, dia adopt daripada Adam Khoo lah. Cara Adam Khoo explain indicator tu saya adopt dari situ. Okay, so Adam Khoo ni saya Aidil Syahmi, jumpa ejen tu tampar sekali. Saya nak tampar jugalah kalau boleh. Tapi tak adalah, kita maafkan lah. Mungkin dia ada masalah okay, yang berlaku lah pada waktu tersebut. Okay, alright, so Adam Khoo ni pengalaman saya pada tahun 2016, pada September 2016 saya pergi belajar saham dengan Adam Khoo, okay, dengan seorang kawan saya lagi. Okay, so kita fly dari Johor Bahru ke Pening masa tu untuk attend satu program, nama dia Wealth Academy Investor. So Adam Khoo punya company dengan saya ni kebetulan nama sama. Dia Wealth Academy Investor, saya punya company nama Wealth Academy Senyam Berhad. So lebih kurang samalah. Okay, so happen to be kita belajar, dan 3 hari program tu yang kelakarnya adalah saya punya semangat nak pergi belajar tu. Dan masa tu saya masih lagi kerja dekat bahagian perkhidmatan farmasi, dan masa tu
saya punya bos kata mungkin tak boleh cuti tau masa saya nak pergi fly ke Penang tu. Dan saya kata kat kawan saya ni, dia kata dapat cuti ke tak dapat cuti ke, aku mesti nak pergi juga kat Penang, mesti nak jumpa Adam Khoo juga. Dah lama tunggu ni. Okay, so itulah yang jadi, dan saya fly juga ke Penang. Dan masa tu saya spend RM5,997 untuk belajar saham bersama dengan Adam Khoo. Okay, so 3 hari dekat Penang. Masa tu pula saya demam. Okay, saya demam, sakit kepala teruk. Okay, dan it was not easy lah untuk berada dalam session tersebut. Dah lah, bilik seminar sejuk macam apa, saya pakai baju sampai 3-4 lapis sebab saya demam. Okay, dan tak selesa lah masa belajar tu. Okay, so lepas habis belajar tu, saya belajar banyak benda yang best. Mungkin tak dapat lah nak cerita kat sini experience dia, kena pergi baru tahu experience dia macam mana. Okay, alright. Ideal Syahmi, Adam Khoo main international, confirm dia tahu Dow Jones dengan Nasdaq for sure lah. Okay, Zairul Zai is watching. Okay, okay, right. So Adam Khoo, so saya masih lagi under mentoring dengan Adam Khoo. Setiap bulan saya akan dapat dia punya email untuk dia punya insights berkaitan dengan pasaran saham. Okay, dan yang bestnya dalam tempoh PKP ni, saya tonton video Adam Khoo yang dia cakap tentang teori botol air Coca-Cola tu. Okay, so dia kata ketika waktu PKP, bukan duit tak ada, duit ada, tetapi orang kena duduk dekat rumah. Jadi transaction business tak boleh berlaku. So bila PKP ni dah berakhir nanti, ataupun vaksin untuk coronavirus dah ditemui, maka orang akan start keluar balik semula. Orang akan start travel, orang akan start beli makanan, orang akan start pergi ke hospital untuk rawatan. So masa tu adalah waktu di mana seperti air Coca-Cola tu digoncang, dan dia buka je air botol air tersebut, dan terpancut air Coca-Cola tu because of dia punya reaction yang terjadi bila air tu digoncangkan, botol air tu digoncangkan sebelum dibuka. Okay, dan itu yang berlaku apabila PKP ni selesai nanti. So seperti yang kita lihat, bila ramai orang dah boleh start keluar, apabila PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Okay, so orang dah boleh start keluar, kita tengok healthcare sector naik. Okay, seperti menggila. Okay, itu adalah salah satu impactnya lah. Okay, so itu adalah benda yang best yang saya belajar daripada Adam Khoo. Okay, dan worth untuk anda follow juga. Okay, so anda boleh pergi dekat YouTube channel, anda boleh tengok video-video daripada Adam Khoo. Semuanya sangat-sangat membantulah. Okay, alright. Muhammad Adnan Hassan, Adam Khoo ni Singaporean kan? Yes, dia Singaporean. Okay, dia punya dalam seminar dia cakap bahasa Inggeris lah. Okay. Rashidah Hasni, bila tuan dah belajar dengan Adam Khoo, ada follow up dengan dia? Dia ada support group ke? Dia tak ada support group. Dia ada portal. Okay, macam website, membership site lah yang kita boleh login lah. Tapi saya jarang je masuk. Okay. Alright, Syahid Karim is watching. Mansur Makdan, nanti tengok balik tuan. Dah lama, dah time balik kerja. Okay, alright. Nanti tengok ya. Zawani Razali, tapi katanya coronavirus tak akan pernah habis, tak akan pernah selesai. Tak tahulah. Okay. Muhammad Adnan Hassan, betul tuan. Ada juga tengok video Adam Khoo tu. Okay, bagus. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live video pada petang ini. Okay, so Adam Khoo ni best lah bagi saya, dan anda boleh follow dia. Okay, so siapakah mentor keempat yang saya nak share? Sekarang kita ada 7 mentor hari ni yang saya nak share dengan anda. Sekarang kita dah habis 3 mentor. So mentor yang ke seterusnya, siapakah dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Okay, so mentor yang seterusnya adalah, jom kita tengok. Okey, itu dia. Saya punya mentor yang seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda adalah Joel Bauer. Okey, Joel Bauer ni saya rasa tak terkenal kot. Saya pun tak kenal dulu. Okey, tapi happen to be pada tahun 2018
saya ada attend satu seminar dia, seminar Joel Bauer ni dekat Berjaya Times Square di Kuala Lumpur. Okey, masa tu petang, sesi petang. Okey, dan saya attend tu lebih kurang 500 orang dalam bilik seminar tu, ramai. Okey, dan masa tu dia close for dia punya program, masterclass dia 4 hari. Okey, dan Joel Bauer adalah antara yang saya spend antara yang termahal lah pada waktu tahun 2018. Masa tu saya spend RM 16,400 kalau tak salah saya, 16,200 ke 16,400. Okey, so saya bayar dengan 2 kali payment. So saya pergilah belajar dengan Joel Bauer. Okey, so Joel Bauer ni dia ajar apa? Dia ajar tentang presentation and closing. Macam mana kita nak buat presentation dan close. Okay, ada teknik dia yang dia ajar lah. Okay, jadi kenapa saya belajar dengan Joel Bauer? Sebab saya buat presentation untuk saya punya program seminar Gerilla Saham masa tu. Okay, kemudian Saham Mastery. Okay, dan kita punya business adalah by closing sales. Okay, dari presentation. Okay, dan saya belajarlah macam mana nak buat presentation yang kita boleh close audience kita. Okay, dan tak salah pun buat benda ni semua. Ini adalah ilmu yang mana kita membantu orang untuk dapatkan apa yang mereka nak. Okay, dan mereka bayar kita. Business is about helping people. So macam mana kita communicate, macam mana kita sampaikan message yang sesuai dengan keperluan orang, maka business boleh berlaku. Okay, alright. So Rashidah Hasni, Joel Bauer. Siapa Joel Bauer Sorry tak familiar. Okay, Joel Bauer ni dia adalah mentor kepada mentor-mentor terbaik di dunia. Okay, so contohnya dia mentor kepada Tony Robbins, dia mentor kepada Robin Sharma, dia mentor kepada ramai lagi lah top speaker, T. Harv Eker. Okay, dan ramai lagi top speakers dekat dunia ni kebanyakannya adalah di mentor oleh Joel Bauer. So dia adalah international speaker. Okay, dan dia memang world class lah dekat dalam dia punya bidang dia lah, bidang presentation and closing ni. Okay, so program dengan Joel Bauer ni saya pergi pada tahun 2018, dan masa saya bayar tu saya tak tahu event tu akan buat kat mana. Dan lepas saya habis bayar baru dia beritahu kena program akan buat di Holiday Inn Villa Batam, Indonesia. Kalau tak silap saya Holiday Inn Villa, saya tak ingat nama tempat tu, tapi di Batam, Indonesia. So dan saya masa tu kata lah kena pergi luar negara pula. Luar negara pun Batam je kan, tetapi kita kena siapkan pasport, lepas tu kena naik ferry pergi sana, bukan semudah-mudahnya lah. Okey, dan program pula 4 hari 5 hari. So nak tinggalkan family pun berfikir-fikir juga. Tapi masa tu saya fikir saya nak juga, sebab saya nak improve diri saya, maka saya pergilah ke Batam. Okey, sebelum pergi banyak saya fikir, senang ke susah, nanti apa jadi ke kat sana seorang-seorang, bahaya ke tak. Banyak fikir. Tapi bila saya dah balik, sebenarnya apa yang kita risaukan tu hanyalah di minda sahaja. Ramai orang fikir nak pergi kelas saham, dia fikir itu ini, banyak dia fikirkan. Tapi sebenarnya apa kerisauan kita tu hanyalah di minda sahaja. Okey, so lebih baik fokus kepada matlamat kita, apa yang kita nak capai, dan kita work for it. Okey, alright. So Joel Bauer ini adalah orang yang saya regard sangat-sangat hebat lah bagi saya. Cuma masa saya hadir program dia 4-5 hari tu dekat Batam, saya sebenarnya tak faham apa satu dia ajar. Hampir semua benda yang dia ajar saya tak berapa faham. Dah lah bahasa Inggeris dia tu susah nak faham. Lepas tu dia cakap pasal apa ni saya tak faham, tak boleh nak follow. Tetapi saya just go through sahaja, saya tak question apa-apa. Dan saya balik, saya cubalah implement apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Okay, dan saya cuba dapatkan result dia lah. Okay, so Alhamdulillah hari ni apa yang Joel Bauer ajar kepada saya juga membantu saya untuk jana pendapatan 5 angka. Okay, dan very powerful lah, 5-6 angka lah insyaAllah. Okay, alright, so this is Joel Bauer. Okay, Abdul Aziz Ahmad Yusof Abu Farid, seminar 16K. Yes, betul tu, RM16,200. Dan masa tu ada 150 orang peserta dari 3 negara, Malaysia, Singapore dan juga Philippines. Okay, duduk dalam satu program, dan majority adalah Chinese ataupun Indian, dan saya adalah dalam 1/5% orang Melayu yang join program tu. Okay, so kiranya saya wakil Malaysia dan wakil orang Melayu lah. Yang lain majority Chinese. Okay, right. So Zawani Razali, the more you learn, the more you earn. Dan paling penting bila belajar kena apply baru can earn more. Betul tu. Alright, Muhammad Adnan Hassan, baik bos. Muhammad Niza Kusaini 2 is watching. Zawani Razali, that's the reason why lah kenapa Tuan Nizam invest for knowledge. Tak gitu sampai 16,400. Betul tu, okay.
Noliana Aziz, dengar sambil buat kuih raya ni. Okay, tak apa, dengar sambil buat kuih raya tak apa. Jangan dengar sambil makan kuih raya. Haha. Okay. Alright, so jom, itu adalah cerita tentang jual bawa. Okay, mungkin ramai orang tak kenal, tetapi kalau anda ada kelapangan boleh google lah pasal jual bawa. Okay, alright, so jom kita tengok seterusnya siapakah mentor seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda selepas jual bawa. Nama dia adalah siapa? Siapa tahu? So nak tahu, jom tengok poster yang seterusnya ni. Okey, itu dia. Mentor seterusnya yang saya nak perkenalkan kepada anda adalah Peng Joon. Peng Joon adalah Malaysian, orang Malaysia. Okey, dan saya mula follow Peng Joon ni saya rasa tahun 2017 kot. 2017, 2018 sebelum saya kenal Joel Bauer lah. Okey, so Peng Joon ni dia inspired saya dari segi presentation skill dia dekat online, dekat Facebook. Bila dia buat video, dia memberi kesan kepada saya. Okey, betapa mudahnya dia explain sesuatu benda, sangat simple. Benda yang complicated dia explain dengan cara yang paling simple. So kalau anda tengok cara saya explain juga, sebenarnya adopt dari Peng Joon juga. Peng Joon punya style of teaching, okey, dia membentuk saya hari ni. Okey, so Peng Joon ni kelebihan dia hebatnya dari segi online marketing, sampai dia boleh berada di stage dengan top speakers dekat dunia ni, macam Robert Kiyosaki, macam Robin Sharma, macam Anthony Robbins, Russell Brunson. Semua tu adalah top speakers dekat luar negara, tetapi dia berada dalam stage yang sama dan jadi seorang speaker juga. So orang Malaysia, muda lagi, dalam umur 35 tahun, tahun ni kalau tak silap saya. Okay, saya 33 tahun. So saya regards dia macam abang saya lah, brother saya. Okay, yang berjaya, sangat-sangat berjaya dan making 10 juta ke atas setahun daripada bisnes dia. Okay, so saya banyak beli online course Peng Joon sebenarnya, yang harga RM2,997, yang harga RM4,997. Saya tak jumpa dia, tapi dia close saya dekat internet. So dia punya closing skill tu sangat-sangat power. Okay, dan saya sangat admire lah dia. Okay, dan baru ni pun saya ada attend program dia di di Sunway Resort, Hotel Spa and Resort, pada bulan Februari 2020. Okey, saya spend masa tu dalam RM4,000 lah, tak banyak, dalam RM4,000 untuk belajar bersama dengan Peng Joon, seminar 2 hari dia lah. Okey, so dia adalah high achievers. Okey, dan banyaklah saya belajar daripada. Hari ni saya masih lagi follow perkongsian daripada Peng Joon. Okey, dan dia membentuk saya dalam presentation skill saya. Hari ni kebanyakan cara saya presentation saya banyak adopt daripada Peng Joon, dan Peng Joon juga belajar dengan Joel Bauer. Okey, dan bila dia belajar first Joel Bauer ni Peng Joon. Peng Joon belajar dengan Joel Bauer, lepas tu Peng Joon jadi sama dengan Joel Bauer. Okey, dia pair dua orang ni untuk ajar orang macam mana nak buat business, nak buat sale, closing dan sebagainya. Okey, very powerful result daripada mereka berdua ni. Okey, alright. Aidil Syahmi, keluarkan duit RM37 untuk NSM pun berat hati. Ni tuan boleh invest RM16,200. Yes, saya buat decision masa tu pada waktu tu juga. Masa saya dengar presentation, saya tahu apa yang saya nak, saya invest. Macam tu. Okay, alright. Flora Tiong, FB ads selalu keluar pun Peng Joon ni. Yes, dia guna Facebook lah. Saya tak guna Facebook, saya lebih kepada zero cost marketing. Okay, alright. Zawani Razali, Peng Joon sangat humble dan soft spoken. Betul tu. Aidil Syahmi, selamat petang tuan. Okay, so this is Peng Joon. Kalau anda seorang yang berminat nak jadikan anda punya pengalaman dan kemahiran anda sebagai satu bisnes yang anda nak teach orang lain macam mana nak jual kepakaran anda boleh belajar dengan Peng Joon, recommended. Okay, so that's Peng Joon lah. Okay, so ada soalan lagi tak? Kalau anda ada soalan, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Okay, alright. Ahmad Hamba, lepas ni tuan boleh level dengan Joel Bauer lah. Amin. Saya amin lah, aminkan. Tapi yang bestnya pada tahun 2019
saya telah dijemput menjadi seorang speaker, guest speaker untuk M+ Online. Masa tu di Melaka untuk program M+ Online lah, jadi speaker jemputan. Okay, so itu antara perkara yang menarik lah yang saya encounter ataupun dapat lepas belajar dengan Joel Power. Okay. Muhammad Adnan Hassan, seminar Peng Joon bahasa Melayu ke tuan? Bahasa Inggeris. Dia cakap bahasa Inggeris. Okay. So sebab dia punya target adalah international, so dia punya student daripada seluruh dunia. Dia travel ke Poland, Germany, Russia, London, New York, Bali, Indonesia, semua tempat. Okay, so dia dah travel banyak tempat lah. Okay, so hebat lah Peng Joon ni. Okay, alright, so seterusnya kita teruskan. Kita dah berlangsung secara live selama 1 jam 13 minit. Suara pun nak hilang-hilang ni. Okay, so siapakah mentor seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda? Mentor yang ke-6, ni mungkin ramai yang tunggu-tunggu. Okay, mentor saya yang seterusnya adalah, jom kita lihat this poster. Okay, okay, right. So mentor saya yang ke-6 yang saya kongsikan dengan anda pada hari ini adalah Zam Saham. Ni ramai yang minat-minat saham ni. Jom dengar perkongsian saya berkaitan dengan Zam Saham. Okay, dan anda boleh klik button like dan share banyak-banyak dulu. Sebab saya nak sharekan dengan anda berkaitan dengan mentor saya yang mengajar saya tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So Zam Saham ni, macam saya cerita banyak kali dalam live saya. Okay, saya kenal saham pada tahun 2014, pada bulan Februari 2014, dan pada bulan Mei 2014 saya decide untuk attend seminar ataupun program bersama dengan Zam Saham ni. Nama program tu adalah Kelas Advance Gegar Saham Syariah, KAGSS. Okay, dan masa tu saya spend RM1,900 untuk hadir ke program KAGSS tu. Program selama 2 hari. Okay, dan saya belajarlah macam mana untuk menguasai ilmu pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so masa tu saya ingat lagi, masa saya belajar tu saya tak ada laptop. Sekarang saya ada 2-3 biji laptop dekat rumah. Masa tu saya cuma ada PC gedabak. Tahu PC gedabak? Okay, yang ada CPU dengan monitor tu. So apa yang saya ada masa tu saya bawa je lah pergi kelas. Dan masa tu seminar room dia dekat tingkat atas, tingkat 1. So bila saya nak naik tu saya kena bawa PC saya, dan saya juga CPU dan monitor saya. Okay, so ada orang gelakkan saya ke tak gelakkan saya ke tak kisahlah, sebab semasa tu saya sibuk nak belajar saham dengan mentor saya Zam Saham. Okay, so saya pastikan saya sentiasa duduk dekat depan, okay, dan fokus kepada apa yang mentor saya cakap. Okay, dan sangat-sangat menarik lah apa yang saya belajar daripada Zam Saham ni. Okay, sebab dia berikan info ataupun ilmu saham ni, dia relatekan dengan Al-Quran tau. Okay, macam mana tentang signal tu berkaitan dengan petunjuk. Okay, apakah ayat-ayat dalam Quran yang bercerita tentang petunjuk. Okay, semua tu adalah ilmu yang tak dapat dekat luar sana. Di level tinggi punya Zam Saham ni. Okay, so saya rasa macam sangat bertuah dapat belajar saham bersama dengan mentor saya Zam Saham pada bulan Mei 2014. Dan kemudian sekarang pun bulan Mei, jadi dah ulang tahun ke-6 lah saya belajar dengan Zam Saham. Okay, dan Zam Saham ni, lepas saya belajar dengan Zam Saham, saya start trade saham dan saya start making 4 angka secara konsisten dalam saham. 4-5 angka dalam saham. Saya pernah trade saham, ada banyak counter yang saya beli, dan dalam satu masa portfolio tu saya berjaya turn daripada RM4,000 modal kepada RM18,000 modal. Okay, so itu adalah antara yang best yang saya belajar pada tahun 2014. Okey, dan pada bulan Oktober 2014 saya join percutian Zam Saham bersama dengan tim Zam Saham dan student-student premium dia. Kita bercuti di Beijing, China. Okey, so masa tu
saya sebenarnya bukanlah suka sangat travel luar negara. Saya sebenarnya suka duduk kat rumah, introverted, okey, dan tak sukalah keluar-keluar rumah ni. Suka duduk kat rumah lah. Okey, tetapi masa tu bila Zam Saham ajak pergi bercuti dekat Beijing, China, dan kawan saya ajak saya, "Jom lah Nizam pergi Beijing, jom jalan-jalan." So dia macam push betul lah. Saya tak tahulah kenapa dia push sangat saya nak pergi juga. Dan masa tu saya ada duit lebihan sebab saya trade saham buat profit. Jadi masa tu saya decide, okey, jom kita pergi. So saya bayar untuk wife saya juga, siapkan pasport, visa dan sebagainya semua, dan kita pergi ke Beijing selama 7 hari 6 malam. Okey, dan masa itulah yang saya lihat sebagai duit profit daripada saham ni membantu saya buat benda yang saya dulu tak pernah nak buat, iaitu travel ke luar negara. Okey, so masa saya sebelum tu saya pernah pergi Australia, Melbourne, Australia, pernah pergi Indonesia, Medan, pernah pergi banyak tempat lah juga luar negara, tetapi bukanlah nak pergi sangat. Saya bukan suka sangat travel kecuali ada urusan. Okey, tetapi because of duit saham tu, saya kalau nak pergi saya just boleh pergi, jom kita pergi. So itulah antara yang best berlaku dengan pada saya bila saya belajar saham, dan saham ni banyak mengubah saya, dan saya masih lagi mempraktikkan mazhab kajian saham yang saya belajar daripada Zam Saham sampai sekarang. Okey, cuma saya adjust sikit untuk keselesaan saya dan untuk memudahkan orang lain faham apa yang perlu dibuat untuk kajian saham. Okey, alright. So Rashidah Hasni, masa tuan belajar dengan Zam Saham, tuan dah ada lah basic pasal saham ke zero knowledge? Saya kira zero knowledge lah, tak tahu apa-apa masa tu. Okey, dan saya pergi kelas intro dia 2 kali. Okey, separuh hari punya kelas yang bayar dalam RM50 2 orang macam tu. So itu je lah knowledge yang saya ada. Tapi saya dah start trade saham masa tu, cuma struggle lah nak buat profit. Okay, nak buat profit punya susah. Okay, so saya kira newbie lah juga masa tu, newbie dan zero knowledge. Okay, alright, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya. Dah klik button like dan share tak? Tolong klik button share banyak-banyak supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat join sesi live video pada petang ini. Okay, sembang santai borak-borak dengan Nizam Malik. Okay, siapa yang suka perkongsian saya? Kalau anda rasa suka dengan cerita saya, perkongsian saya, komen best di ruangan komen di bawah. Okay, dan saya akan share dengan anda mentor terakhir saya lepas ni. Siapakah mentor yang saya nak kongsikan dengan anda semua? Dan jom kita tengok. Syaiful Bahari, Zam Saham ni remiser ke tuan? Yes, dia adalah ex-remiser. Dulu dia remiser, sekarang dia bukan remiser lagi. Sekarang dia fokus kepada business. Dia adalah businessman lah, business person. Okay, alright. Alan Azlan Ayub, apa yang dalam modul PSM semua diajar oleh Zam Saham ke? Bukan semua. Zam Saham dia ajar cara dia, tapi saya ajar cara saya. Okay, so nak tahu apa bezanya? Dapatkan PSM hari ni. Okay, alright, terima kasih kepada anda yang komen best. Abi KMKN, terima kasih. Nur Hasila Syamsuddin Daud best. Mat Rezwan best. Okay, terima kasih. Nur Liana Aziz best. Okay, jom kita lihat siapakah mentor terakhir yang saya nak kongsikan dengan anda semua. So jom kita tengok poster ini. Okey, itu dia mentor terakhir kita. Mentor yang ketujuh yang saya nak kongsikan dengan anda adalah Dr. Azizan Osman. Okey, so saya rasa semua orang dekat Malaysia mesti kenal lah Dr. Azizan Osman. Siapa tak kenal memang kesian lah, sedih lah. Okey, so saya nak share dengan anda berkaitan dengan Dr. Azizan Osman. Dan Dr. Azizan Osman ni adalah salah seorang yang beri impact yang saya rasa paling besar lah dalam hidup saya. Okey, yang mengubah segala apa yang saya nak jadi kenyataan. Okay, unlock my potential. Okay, so nak dijadikan cerita, macam saya cakap, saya ni pada tahun 2012 sampai tahun 2014 saya sibuk nak berhenti kerja. Saya stres dekat tempat kerja because of saya tak minat kerja saya, dan saya ada masalah dengan bos saya, masalah dekat tempat kerja dengan kawan-kawan sekerja.
okey, politik kat tempat kerja. Jadi saya stres. Jadi saya fikir saya nak berhenti kerja, saya nak resign daripada kerja makan gaji. Okey, dan saya boleh katakan Dr. Azizan Osman lah yang membantu saya, yang push saya sampai saya boleh resign pada tahun 2017. Okey, adalah hasil daripada bimbingan Dr. Azizan Osman. Okey, so saya kenal Dr. Azizan Osman ni pada tahun 2000, saya rasa 2012, 2013 macam tu. Saya attend, yang pertama adalah seminar tarikh lahir pada, saya rasa bulan Februari, pada tahun 2012 di UTM Skudai. Okey, dan pada tahun 2014 saya attend seminar Berani Bangkit 2014. Okey, yang mana saya decide untuk go through proses mentoring, belajar dengan Dr. Azizan Osman lah. Okey, so so Dr. Azizan Osman ni banyak kontroversi tentang dia. Okey, saya percaya ramai orang tahu juga kontroversi tentang dia. Tetapi apa yang best saya belajar tentang Dr. Azizan Osman adalah setiap kali program yang saya pergi dengan dia ni, sentiasa akan ada lebih daripada 4,000 orang peserta program dia. Dan saya dah join banyak program motivasi bisnes dan sebagainya. Contoh program motivasi Dr. Fazila Kamsa, Azizi Ali, Irfan Khairi. Tapi tak ada yang consistently boleh buat program yang dihadiri oleh ribuan orang setiap hari program dikendalikan. Okay, so saya fikir mesti dia ni ada satu ilmu yang orang lain tak ada. Mesti dia tahu sesuatu rahsia yang orang lain tak tahu. Okay, dan berbaloi untuk kita belajar lah. Okay, sebab nak buat satu benda secara konsisten ni bukan mudah. Dan sampai sekarang masih lagi gila-gila konsisten. Dia punya peserta program NUH yang terbaru sampai 10,000, 12,000 orang yang hadir. Jadi dia memang ada ilmu untuk lakukannya. Okay, jadi so bila saya belajar dengan Dr. Azizan Osman, saya punya target masa tahun 2014 tu, saya attend IMTK pertama saya. Pergi main kat sana lagi. Ayah nak cerita ni. Itu bukan cerita, itu cuma story. Story lah. Story apa? Pergi main dengan adik kat sana. Story cicak. Story ayah lah. Story cicak. Okey. Cepatlah, orang nak dengar semua cerita ni. Dah live lama ni, tapi like tak sampai, views tak sampai 100 pun. Cepat. Pergi main kat sana. Jangan kacau, ayah tengah nak live ni, okey? Tapi kakak takut nak main seorang-seorang. Tapi jangan bising. Apa? Okay, alright. Muhammad Nazizi, salam Tuan Nizam, lama tak masuk live. Jom join live. Okay, alright. Okay, alright. So, bila saya attend IMKK pertama saya pada tahun 2014, saya punya target masa tu, saya cakap, Dr. Azizan Osman tolong beritahu saya macam mana saya boleh berhenti kerja, macam mana saya boleh resign. Tetapi ada satu ayat yang dia cakap yang mengubah persepsi saya lah masa tu. Dia kata, do what you love. Okay, do what you love. Sebab bila anda boleh buat apa yang anda suka, anda akan berjaya lah. Tetapi sekiranya you cannot do what you love, love what you do. Belajar untuk mencintai apa yang anda sedang buat. Masa tu saya tersentak dan terfikir, oh, macam tu rupanya. Sebab kalau kita nak buat benda yang kita suka, minat, kita tak mampu lagi masa tu, dan kita buatlah yang terbaik dalam apa yang kita tengah buat. Okay, dia kata kalau kita boleh buat benda yang kita tak minat dengan terbaik, gila terbaik, tapi nanti bila kita boleh buat benda yang kita suka, yang kita minat, kita akan buat luar biasa baik. So that's the key dia saya belajar masa tu. Dan itu masa tahun 2014. Jadi saya decide masa balik daripada IMKK tu, saya nak buat yang terbaik dalam bidang farmasi ni. Okay, dan saya nak give the best. Walaupun saya tak minat, saya nak give the best sehingga saya dapat peluang untuk buat benda yang saya minat, saya akan buat dengan lebih terbaik lagi. So happen to be, saya bekerja macam biasa. Okay, sehingga tahun 2017 saya dapat kekuatan saya untuk berhenti kerja. Okay, dan bila saya berhenti kerja, saya set up saya punya business, saya punya Senyum Berhad, dan everything change because saya buat benda yang saya minat dan saya boleh lakukan yang terbaik dengan apa yang saya plan. Okay, so dan saya ada team yang support saya, team saya yang terbaik yang boleh support saya, yang ada mindset yang sama dengan saya dan di-train oleh Dr. Azizan Osman juga. So everything change dengan sangat-sangat cepat bagi saya. Okay, so itulah Dr. Azizan Osman. Saya belajar banyak dengan dia berkaitan dengan marketing, macam mana nak buat marketing yang betul, macam mana nak bina bisnes, macam mana nak jadi seorang leader yang bagus.
Semua tu adalah benda yang saya belajar daripada Dr. Azizan Osman, dan dia betul-betul change my life lah. Hari ni saya rasa banyak perkara yang berlaku dalam hidup saya dibentuk oleh Dr. Azizan Osman. Okay, so nak bercakap tentang kos, berapa kos yang saya attend seminar Dr. Azizan Osman. Ada yang saya attend, saya bayar RM1,997, ada yang saya bayar RM5,997. Pada tahun 2017 saya attend Master Your Business, saya bayar RM5,997. Okey, dan kemudian banyak lagi lah, Entrepreneur Foundation Program saya bayar RM1,997. Okey, kemudian saya attend Millionaire Marketing Mastery pun bayar lebih kurang RM3,997. Kemudian saya pada tahun 2018 saya join Black Magic Mentorship, Black Magic Marketing Mentorship. Saya bayar lebih kurang RM4,000 macam tu setahun. Okey, dan kemudian pada tahun 2019 saya join akhir tahun 2018 ke tahun 2019 tahun saya join Spire. Okay, Spire saya bayar masa tu RM25,000, kos dia RM25,000. Dan pada tahun lepas, pada bulan November 2020, saya join Circle Titan. So Titan saya bayar RM100,000. Okay, 6 angka RM100,000 kepada Richworks untuk berada dalam Circle Titan. Okay, so I'm a Titan ikut dalam tempoh setahun ni insyaAllah, dan saya go through mentoring dengan Dr. Azizan Osman lah. So direct one-on-one coaching dengan Dr. Azizan Osman, dan boleh join ICM, Inner Circle Meeting dan sebagainya lah. So this is benda-benda yang saya buat. Okay, dan dia change myself. Okay, my life change because of keputusan yang saya buat. Saya selalu cakap, it's all about decision that you make today that change your life. So saya rasa berapa amount yang saya bayar tu sebenarnya bukan harga yang saya lihat, tetapi peluang yang saya dapat untuk berada dalam mentoring dan coaching oleh mereka yang dah pun berjaya buat benda yang saya nak buat. Okay, rather than saya cari jalan macam mana nak buat, saya cuba figure out sendiri. Ini kan senang, ada orang dah tahu macam mana, dia berkata buat macam ni, ikut sahaja dan kita akan capai result kita dengan lebih cepat. So at the age of 33 years old, saya dah achieve banyak benda. Okay, dalam tempoh 3 tahun ni saya dah making million. Okay, dan Alhamdulillah saya nak dalam proses nak making more lagi. Okay, dalam tahun-tahun yang akan datang. Okay, so insyaAllah itulah perkara yang saya usahakan, dan tugas saya di sini sebagai mentor dalam pelaburan saham adalah untuk guide mereka yang nak berjaya dalam pelaburan saham. Okey, saya melihat potensi dalam setiap orang yang minat untuk lakukan pelaburan saham dengan betul, dan tugas saya untuk guide mereka, untuk guide anda untuk berjaya buat apa yang anda nak buat. Okey, masalahnya adalah bila kita ada mentor dan kita mentoring, kita tak nampak benda yang mentor kita nampak. Mentor kita ni nampak apa yang ada pada kita dan apa yang kita boleh lakukan. So that's why mentor tu sangat penting bagi saya. Okay, dan sempena Hari Guru pada hari ni, saya nak regards guru sebagai ataupun mentor adalah orang yang sangat-sangat penting yang membentuk diri saya hari ni. Bukan saja mentor-mentor yang saya sebut hari ni, tapi mentor-mentor saya sejak zaman belajar lagi lah. Guru-guru saya, ustaz dan ustazah saya, semua tu adalah orang-orang yang penting membentuk saya hari ni. Tanpa guru, tanpa ilmu daripada guru saya, siapalah saya pada hari ni. Okay, dan for sure kita kena hormati guru kita. Okay, mungkin ada benda yang kita tak suka, tetapi kita jangan tunjuk sangat. Okay, dan kita boleh suarakan dengan cara yang baik. Okay, kalau kita ada cadangan, kita suarakan dengan baik. Okay, kalau tak diterima pun tak apa. Okay, tapi kita kena hormat mentor dan guru kita. Okay, so semua guru-guru saya ni yang saya share dengan anda semua ni adalah mentor yang saya berguru secara terus dengan mereka. Okay, dan dia lebih kepada pelaburan saham, okay, dan juga bisnes lah. Okay, alright. So this is selamat Hari Guru kepada mentor-mentor saya, Dr. Azizan Osman, Adam Khoo, Najib Asadok, Peng Jun, Joel Bauer, Zam Saham dan juga Irfan Khairi. Okay, so semua ni adalah perkara yang saya belajar daripada mereka, dan insyaAllah membantu saya untuk grow lebih banyak lagi, lebih jauh lagi pada masa hadapan. Okay, jadi terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Saya harap perkongsian saya ni bermanfaat, memberi inspirasi kepada anda, kisah yang saya share dengan anda ni, supaya anda lebih kenal saya, lebih kenal mentor-mentor saya. Okey, dan anda boleh juga berjaya dalam apa sahaja perkara yang anda lakukan.
Okay, dan all the best untuk anda semua. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Klik like dan share, dan kita jumpa lagi dalam sesi live video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Bye bye.